Saban tahun dalam tempoh perayaan, angka kadar kemalangan termasuk kemalangan maut tidak pernah berkurangan. Jadi justru apakah perancangan oleh pihak pasukan keselamatan tahun ini? Dan di studio kami hadirkan Timbalan Pengarah Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Ahmad Nasir Abdul Ghani untuk membincangkan mengenai perancangan pasukan JPJ dalam menangani ataupun mengurangkan kemalangan maut di musim perayaan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, tinggal 4 hari lagi menjelang Aidilfitri. Jadi setakat ini bagaimanakah perancangan dari pihak JPJ mengenai kes kemalangan dan juga kesalahan jalan raya dilakukan oleh pengguna, dan apakah sasaran pihak JPJ pada kali ini? Okey, so secara umumnya saya boleh katakan bahawa kemalangan jalan raya dan kematian akibat kemalangan jalan raya di negara kita, di Malaysia ni masih lagi berada di paras yang membimbangkan. Kita lihat pada statistik kemalangan jalan raya secara umumnya pada tahun lepas. Sepanjang tahun 2013 banyak 6,915 kematian telah berlaku di atas jalan raya. Dan walaupun jumlah ini kurang dua daripada tahun 2012, tapi bagi saya kita masih boleh buat lebih baik daripada itu. Terutamanya apabila menjelangnya musim perayaan yang akan datang, yang tinggal 4 hari lagi ni. Dan kita jangkakan pada musim perayaan ini, terutamanya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ini, akan berlaku pertambahan 1 kali ganda di dalam bilangan pemandu dan juga kenderaan-kenderaan yang akan menggunakan jalan raya. Jadi sudah tentunya dengan pertambahan ini, maksudnya risiko berlakunya kemalangan dan juga kematian akibat kemalangan jalan raya ini akan meningkat. Dan jika kita lihat daripada statistik pada tahun lepas, banyak 292 kematian berlaku di sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, iaitu seminggu sebelum dan seminggu selepas musim perayaan itu. Jadi bagi pihak anggota penguatkuasa, terutamanya JPJ, memang kita merancang seperti biasa pada setiap tahun. Dan pada tahun ini juga kita meneruskan strategi-strategi ataupun pendekatan penguatkuasaan yang telah kita laksanakan pada tahun lepas. Cuma pada tahun ini kita meningkatkan lagi usaha kita untuk menambah anggota bagi melakukan penyamaran di dalam bas, dan kemudian kita menempatkan anggota kita di sepanjang lokasi-lokasi di jalan raya persekutuan dan juga negeri, dan juga kita melipat gandakan usaha-usaha untuk mengadakan pemeriksaan ataupun penguatkuasaan ke atas motosikal dan juga penunggang motosikal. Jadi Tuan Nasir menyebut angka yang mungkin berkurang, cuma 2 saja berkurangan daripada tahun sebelumnya. Jadi dalam statistik itu, jadi kemalangan bagaimanakah yang paling tinggi dalam statistik? Adakah pejalan kaki, kereta ataupun motor? Okay. Daripada 6,915 itu yang saya katakan tadi itu, memang pada setiap tahun apabila berlaku kematian, dan daripada analisa kita, kumpulan yang paling tinggi terlibat dalam kemalangan adalah penunggang-penunggang motosikal, iaitu lebih kurang 60% merupakan penyumbang 60%. 60% merupakan penyumbang kepada kematian akibat kemalangan jalan raya. Dan ini saya rasa tak menjadi sesuatu yang luar biasa, kerana kalau kita lihat daripada bilangan kenderaan motor di dalam negara kita ini, hampir 60% terdiri daripada motosikal. Jadi bagi saya, apa yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita hendak melipat gandakan usaha kita bagi memastikan kumpulan yang berisiko tinggi ini sentiasa dipantau dan dijaga. Jadi oleh sebab itu, dalam pendekatan kita sepanjang operasi musim perayaan ini, kita melebihkan usaha kita untuk melakukan penguatkuasaan ataupun pemeriksaan ke atas penunggang-penunggang motosikal ni. Terutama dalam usaha kita untuk menangani isu tidak memakai topi keledar misalnya, dan penunggang-penunggang yang tidak mempunyai lesen memandu supaya tidak berada di atas jalan raya. Selalunya yang tidak mempunyai lesen motor ataupun tidak memakai topi keledar selalunya berlaku di kawasan luar bandar berbanding di dalam bandar. Jadi tentang ataupun saman, adakah pada tahun ini dalam perayaan ini sendiri, saman atau benda itu akan dinaikkan berbanding daripada denda ataupun saman sebelumnya? Kita tak akan melakukan perubahan apa-apa dari segi kadar kompaun yang kita kenakan itu. Lepas tu kita mengikut kadar kompaun biasa yang ditetapkan oleh JPJ lah. Dan itu berdasarkan kepada prinsip kita panggil sebagai the more you delay, the more you pay. Maksud dia, kalau you bayar awal, you akan dapat dah ini insentif untuk pengurangan bayaran saman yang kurang itu.
Kalau lagi lama, lagi banyaklah kena bayar. Lagi banyaklah kena bayar. Dan ini pun berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan. Dan bagi kesalahan-kesalahan utama yang kita panggil sebagai 7 kesalahan utama yang biasanya akan menjadi faktor ataupun penyebab utama kepada kemalangan dan kematian, saman itu tak kurang. Dia terus maksimal RM300. RM300. Jadi apa yang saman utama yang memang maksimum RM300? Mungkin kita boleh jelaskan sedikit. Antara 7 kesalahan utama itu adalah seperti memandu dengan menggunakan telefon bimbit, semasa memandu menggunakan lorong kecemasan, dan saya rasa di musim perayaan ini itu biasa akan berlaku. Akan banyak menggunakan lorong kecemasan, dan kita ingin tegaskan di sini bahawa itu adalah merupakan satu kesalahan utama lah, dan kesalahan ini sentiasa dipantau oleh pihak polis dan juga JPJ. Jadi selain daripada itu termasuklah memandu dengan cara bahaya seperti potong queue dan sebagainya. Okey, jadi penempatan pegawai JPJ di setiap 30 km jalan persekutuan yang bermula Isnin. Jadi bagaimanakah kaedah itu setakat ini memberi kesan kepada kes kemalangan dan kesalahan jalan raya? Okay. Yang sebenarnya kita memulakan strategi atau pendekatan ini pada operasi perayaan Tahun Baru Cina yang lepas. Jadi kita telah melakukan analisis bersama dengan Miros dari segi keberkesanan pendekatan yang kita lakukan itu, dan kita dapati memang sedikit sebanyak ia telah memberi kesan kepada pengguna-pengguna lalu lintas dari segi perception of being caught itu, ataupun tanggapan bahawa mereka akan dikenakan tindakan sekiranya melakukan kesalahan. Jadi untuk tujuan itu pada operasi kali ini kita meneruskan usaha itu dengan menempatkan anggota-anggota kita di 119 lokasi sebenarnya. 119 di sepanjang jalan persekutuan dan juga jalan-jalan negeri. Dengan harapan bahawa pengguna-pengguna lalu lintas akan sedar bahawa pemanduan mereka, tingkah laku mereka semasa memandu itu sentiasa dipantau dan akan dikenakan tindakan sekiranya mereka melakukan kesalahan lalu lintas. Okey, jadi bagaimana dengan penyamaran di atas bas-bas ekspres itu sendiri setakat ini? Setakat ini pun memang kita teruskan penyamaran itu, dan pada kali ini, tahun ini sebenarnya kita tingkatkan 1 kali ganda, iaitu jumlah anggota yang melakukan penyamaran itu. Sebab kita merasakan dan daripada analisis yang kita lakukan, hasil daripada penguatkuasaan yang lepas, bahawa usaha ini ataupun pendekatan ini memang mendatangkan kesan yang amat baik, terutamanya kepada pemandu-pemandu bas itu sendiri. Dan saya juga ingin tegaskan bahawa memang kita ada 3 sasaran utama kita lah dalam kita menguatkuasakan undang-undang ataupun operasi pada kali ini, iaitu yang pertamanya kita melihat kepada penunggang motosikal itu yang merupakan penunggang yang berisiko tinggi ataupun kumpulan yang berisiko tinggi untuk terlibat dengan kemalangan. Yang keduanya pemandu-pemandu bas dan bas itu sendiri. Sebab bas ini dia membawa penumpang yang banyak. Jadi kalau berlaku kemalangan dia akan melibatkan jumlah nyawa yang banyak. Dan yang ketiganya sudah pastinya adalah pemandu-pemandu kenderaan persendirian itu sendiri dari segi tingkah laku memandu yang berbahaya. Jadi ini 3 kesalahan ataupun 3 sasaran utama kita dalam kita melakukan operasi perayaan pada tahun ini. Okay. Dan difahamkan JPJ menggunakan sepenuhnya penguatkuasa yang ada semuanya demi memastikan pengguna dan rakyat di negara ini selamat tiba ke destinasi untuk menyambut Aidilfitri di kampung masing-masing dengan adanya kira-kira 1,800 penguatkuasa dan skuad muda. Adakah pihak JPJ yakin dapat mencapai sasaran untuk mengurangkan kadar kemalangan semasa musim perayaan ini? Untuk memberi keyakinan 100% itu saya rasa kita tak boleh beri jaminan itu. Tetapi walau bagaimanapun saya rasa bahawa dalam usaha kita untuk menangani isu kemalangan jalan raya itu bukan sahaja menjadi tanggungjawab penguatkuasa JPJ ataupun polis itu sahaja. Jadi dalam usaha ini saya rasa pihak komuniti, institusi dan organisasi dan juga mungkin kepimpinan itu sendiri memainkan peranan yang penting supaya budaya keselamatan jalan raya ini dapat dikongsi bersama. Jadi atas usaha itu kalau kita lihat JPJ telah memperkenalkan skuad muda 1 JPJ. Jadi kita untuk tahun ini kita melibatkan sebanyak lebih kurang 500 anggota skuad muda yang akan bersama dengan anggota JPJ berada di lebih kurang 34 hentiar-hentiar rehat di sepanjang lebuh raya itu untuk melakukan advokasi ataupun kempen. Sedikit nasihat dan saranan dari pihak Tuan kepada mereka yang sudah bersedia untuk pulang ke kampung masing-masing. Nasihat saya adalah supaya kita tidak menjadikan hari raya ini sebagai sesuatu yang
peristiwa yang menyedihkan. Jadi biar kita terus balik kampung dan dapat kita bahagia bersama keluarga. Jadi untuk itu saya rasa kita perlu sentiasa mengurus keselamatan kita lah semasa menggunakan perjalanan kita dengan lebih baik supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat semasa berada di atas jalan raya. Okay, baiklah, terima kasih Tuan Ahmad Nasir Abdul Ghani, iaitu Timbalan Pengarah Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.